Okey, kita akan mulakan daripada chapter 10, Special Probability Distribution. Kita cuba lihat soalan tahun 2018, 2019. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat soalan ni, yang pertama ni, biasanya kalau untuk soalan Poisson ni, dalam soalan akan dinyatakan macam ni lah. Dia akan sebut ini adalah Poisson distribution. Dan Poisson ni dia akan bergantung kepada mean. Okey, jadi kena ingat bila kita nak senaraikan dia punya lambda ni, lambda sama dengan, okey, kalau kat sini kita nak tunjukkan adakah lambda tu sama dengan 15. Okey, jadi kita akan ikut syarat dia. If the probability of selling exactly 4 betis, maksud dia kita akan bermula daripada probability x equals to 4, kemudian divided by, terus kita bagi je, divided by probability of selling exactly 2, dan nilai dia adalah 225/12. Jadi kita akan gunakan maklumat ni. Okey, bila dalam Poisson ni, kalau kita ada probability x equals to, maka kita akan gunakan formula. So kita akan ingat dalam formula tu. Dalam exam dia beri formula. Okey. Dan kalau kita lihat formula dia, eksponen kuasa negatif lambda. Sebab kita tak ada maklumat lambda, so kita akan gunakan eksponen to the power of negatif lambda. Kemudian lambda to the power of 4. Sebab x kita 4. Yang di bawah ni pun sama. Eksponen to the power of negatif lambda. Kemudian lambda kuasa 2. Oh, tapi saya tertinggal ni. Ni sepatutnya kena per dengan divide by 4 factorial. Kemudian yang ni kita akan divide by, ini kuasa 2, kemudian 2 factorial. Okey? Sebab formula setiap x sama dengan satu nilai tu, kita akan ambil e kuasa negatif lambda, lambda to the power 4 divide by 4 factorial. Yang ni pun sama. Samakan dengan maklumat 225/12. Okey, yang ini nanti kamu selesaikan ni. Ini kamu permudahkan ni. Okey, nanti akhir sekali saya tulis kat sini eksponen negatif lambda, lambda to the power 4, kemudian divide by 4 factorial. Kemudian untuk yang di bawah ni, divide by yang semua ni, kita akan buat terbalik. Supaya kita mudah sikit buat pengiraan. Negatif lambda, lambda to the power of 2. Okey, sama dengan 225/12. Okey. Okey, kemudian kita nampak yang di sini kita boleh cancel ni. Kita boleh cancel. Kemudian yang ini gunalah calculator. 2 factorial divide by 4 factorial. So dapat berapa? Akhirnya nanti kamu ringkaskan, kamu proses, ada banyak lagi dah dia punya step tu. Akhir sekali kamu akan dapat lambda kuasa 2. Lambda kuasa 2 sama dengan 225. Dan kita nak show betul tak lambda ni sama dengan 15. So kita buat square root of 235. So lambda equals to 15. Okey tak? Yang ni 2 factorial divided by 4 factorial, tengok berapa. Kemudian kita darat silang, yang ini akan jadi lambda kuasa 2. So pastikan mesti dapat 225. Jadi jalan kerja jangan panjang sangat, sebab dia 3 markah je kalau dari segi penandaan dia. Okey, kalau setakat tulis formula tak ada markah. Ganti nilai dalam formula baru ada markah K1. Okey, ganti nilai dalam formula dan samakan dengan 225/12. Kemudian kamu proses untuk dapatkan lambda. Proses, tak kisahlah apa cara, dan pastikan kita mesti tunjukkan mesti dapat 15. Jadi kalau kita lihat soalan, pastikan lihat berapa markah dia, supaya kita boleh rancang. Kalau 3 maksud dia K1, K1, J1. Okey, jadi janganlah 3 markah kita buat satu muka surat.
Okey. Base 3 markah ni mungkin separuh muka surat. Jadi jangan panjang sangat di penjalan kerja dia. Okey tak untuk yang ni? Ya. Yeah. Plus minus. Kenapa kita? Okey. Kalau di segi pengiraan memang ada plus minus, tetapi sekarang ni kita nak show that lambda equals to 15. So kita pertimbangkan lambda yang positif je. Okey. Kecuali kalau kata soalan cari lambda. Okey. Lagi satu kita boleh lihat lambda ni merujuk kepada mean of the number of batteries. Number of batteries. Jadi bilangan dia mesti positif. Itu satu lagi. Okey, untuk soalan yang kedua ni baru kita guna maklumat lambda. Okey, tadi kita punya maklumat lambda daripada A tadi. Lambda kita adalah sama dengan 15. Lambda kita 15. Untuk one day. Lambda kita. Jadi untuk soalan B ni, on any particular day. Ini maksud dia merujuk kepada setiap hari lah. Maka lambda tu kekal. Kemudian kita akan jawab between probability X between 5 and 14. Pastikan jangan ada sama dengan. Kalau ada perkataan between, tak ada sama dengan. Kecuali kalau diteruskan dengan inclusive. Baru kita letak sama dengan. Dalam Poisson, dalam binomial, hati-hati. Sama dengan tak ada sama dengan, jawapan dia berbeza. Tapi kalau dalam normal, sama. Okey, so dekat sini selalunya kita ikut je. Kalau between tak ada sama dengan. Okey, kemudian kita lihat dalam table ada tak lambda 15? Ada tak dalam table? Ada tak 15? Kalau ada kita guna table. Kalau tak ada terpaksalah guna formula. Okey. Ada tak? Okey. Sebelum tu kita kena buat dulu, pastikan tukar kepada sama dengan. Jadi kalau saya senaraikan yang ni, dia mesti bermula daripada 6, 7, 8 sampailah paling tinggi adalah 13. Paling tinggi 13. 13. 13 ke 14? 13. Table baca lebih besar kan? Lebih besar. Okey, maksud dia sebelah sini kita akan ambil bacaan dia 13. Maksud dia daripada sini kita ubah pastikan sebelah kiri ni jangan sebelah kanan ni jangan ada sama dengan. Ini saya kekalkan ni. Maka kita akan gunakan sebelah kiri nilai dia 6. Sebelah kanan nilai dia kekal 14. Jadi kalau kita nak baca table, sebab table dia akan baca probability X more than or equals to satu nilai dalam table. Okay? Jadi kita kena pastikan yang lebih besar ni mesti ada sama dengan. Yang lebih kecil tak payah. Bila kita dah dapat, terus kita akan ambil bacaan daripada 6 tolak 14. Kiri tolak kanan. So nanti kamu refer pada table, ambil bacaan 6 tolak dengan bacaan 14. Okey tak? Jangan silap ya, jangan ambil mungkin ambil 5 tolak 14, salah. 6 tolak 14. Okey, ini nanti kamu refer. Sepatutnya 0.9975, betul tak? Tolakkan dengan 0.6368. Dapat tak? 3604. Sepatutnya. Kamu cari lambda 15, kemudian cari R6, cari R14. Kemudian dua nilai itu kamu tolakkan. Ini kita lihat markah dia adalah 3. Maksud dia, daripada sini terus, ini adalah kaedah K1. Kemudian daripada bacaan table dan jawapan. Okey, jadi pastikan mesti 3 markah. Maksud dia jangan panjang sangat jalan kerja dia. Ini 72 dan jawapan dia sama. Okey. Okey, yang C ni. Okey, untuk soalan C pula, kita nak given that the probability of selling less than K. Maksud dia kita guna je syarat
less than K. Kemudian dia masih bincang any particular day. Maksud dia lambda dia masih kekal sama. Lambda yang sama. Maksud dia kita akan refer kepada lambda 15. Okey, kemudian sama dengan 0.917. Bila soalan menggunakan less than, jangan ada sama dengan. Hati-hati binomial dengan Poisson, sama dengan tu, kalau kita salah letak, dia akan mengubah jawapan. Okey, kemudian dalam table, dia tak baca less than, dia akan baca greater than or equal. Kena ada dua, greater than satu, kemudian equal. Tadi saya akan ubah ni dengan cara 1 subtract 2 probability. Kita tukar dua-dua ni, kecil, besar, not equal, equal. Okey, kemudian kita proses lagi. Jadikan probability X more than or equals to K sebagai tajuk. So, kita akan lihat nilai dia 0.0830. Okey, nanti kamu refer kepada table. Kamu baca daripada dalam. Okey. Nanti kamu refer pada table, cari bahagian dalam ni 0.0830. Cari di bawah lambda 15. Kita nak rujuk nilai berapa R tu. R tu berapa? Kalau kita refer table, berapa nilai dia? 21. Okey, betul tu. So, begitu cara dia. Jadi dalam soalan exam nanti, kadang-kadang kita baca daripada luar. Kadang-kadang soalan kena baca daripada dalam. Okay. So, kita kena biasakan bentuk soalan. Sebab kita belajar, dia direct je question dia. Tapi kalau soalan exam dia, berpusing-pusing. Kejap luar, kejap dalam. Okey, setakat ni. Boleh? Okay, saya teruskan. Soalan D pula. Okey, soalan D kita nak cari, ini kita akan lihat. Kadang-kadang dia punya lambda tu akan berubah. Sekarang dia bincang untuk 2 hari. Tadi lambda sama dengan 15 untuk 1 day. Untuk soalan Poisson ni, hati-hati, lambda tu dia mungkin berubah. Jadi saya galakkan bila tulis lambda, mesti in bracket untuk interval yang mana? Untuk range yang mana? 1 day. Jadi kalau kita lihat soalan ni 2 hari, maka lambda kita akan ubah, ambil yang baru. For 2 days. Okay. Lepas itu barulah kita jawab soalan. Soalan ni exactly 40, maksud dia kita akan ambil probability X equals to 40. Okey, yang ini dalam table ada tak lambda 30? Tak ada. Kalau tak ada, kita guna formula. Ada? Kalau ada, kita bacalah probability nilai 40 tolak dengan probability nilai sebelah kanan. Okey, kalau ada dalam table, baca table. Sepatutnya lebih kurang inilah sepatutnya. Ataupun kalau nak guna formula probability X equals to 40, kita guna formula exponent to the power of negative lambda 30, lambda to the power of 40, and then divide by 40 factorial. Okay, nanti jawapan dia akan sama, lebih kurang. Dia kalau lari sikit je lah. Betul tak dapat 0.139 kalau guna table? Atau lari sikit? Sama kan? Lebih kurang lah. Okay. So kalau kita lihat Px equals to 40 dalam table, jangan ambil nilai 40 tu. Sebab dalam table dia baca greater than or equal. So kena ambil 40 tolak nombor sebelah kanan. Baru kita dapat X equals to 40. Ini 3 markah. Okey. Yang ini 3 markah, maksud dia yang pertama lambda tu betul tak? Kemudian kaedah untuk dapatkan nilai, sama ada guna table ataupun kamu guna formula. Kalau guna formula, ganti nilai dalam formula, baru ada K1. Kemudian jawapan. Okey tak? So kita lihat markah di 3, jadi jalan kerja dia jangan panjang sangat. Paling kurang pun 3 baris. Lebih sikit je. 3 ataupun 4 baris. Okey, soalan nombor 2.
Kita dah tengok soalan tahun 2008, 2019. Yang ini adalah soalan tahun 2017, 2018. Ini soalan sebenar lah. Okey, yang tadi soalan yang pertama, dia sebut itu adalah Poisson distribution. Sekarang ni dia tak sebut apa-apa. Kan? Jadi, kalau tak sebut apa-apa, biasanya itu adalah binomial. Cara kita nak sahkan, kalau binomial, binomial, dia mesti ada dua nilai. Yang pertama N, yang kedua P. Cara nak kenal P ni mudah je. Kalau dalam soalan tu ada percentage, itu adalah P, 0.3. Bila ada P, kita tengok. Mungkin daripada statement yang awal ni tak nampak dia punya N dia. Tapi dalam soalan, macam ni kan, suppose 20 of cupcakes. Okay, maksud dia N kita 20. Jadi salah ini adalah soalan binomial. Okay. Kalau nak tulis notation boleh, kalau nak tulis simple macam ni pun boleh. Okey, kita nak mencari find the probability at most. Jadi kena hati-hatilah perkataan at most. Kalau at least, greater than or equal. Kalau at most, dia terbalik. 5. Okey. Kita ada dua cara, sama ada nak guna formula ataupun table. Saya galakkan refer table dulu. Ada tak nilai, cari N20, cuba cari N20, ada tak? N20, kemudian ada tak P0.3? Kalau ada terus, kita guna table, tapi dengan syarat kita kena tukar dulu. Kita kena tukar, yang ini mesti akan jadi 1 minus probability. Kalau saya guna 1 minus probability, maka simbol ni akan berubah. Greater than and not equal. Ini yang salah. Yang salah. Kalau kita kekalkan ini, maka kita masih tak boleh guna table lagi. Sebab table dia baca lebih besar dan sama dengan. Kita nak ambil berapa? Nak ambil 4, 5 atau 6. Supaya maksud yang sama. 6 lah. Selepas 5 mesti 6. Jadi kalau kita refer pada table, cari nilai R sama dengan 6. Dapat tak? 0.5836. Betul tak? Betul kan? 4164. Selesai. Ini pun 3 markah juga. 3 markah. Okey, yang pertama yang ni K1. Yang kedua, nilai daripada table. Tunjukkan nilai daripada table tu. So, J1. Okey, soalan B. Jadi ingat bila dalam exam nanti, kalau soalan tu tak sebut Poisson, tak sebut normal, besar kemungkinan itu adalah binomial. Cara kita nak kenal pasti, ada tak N, ada tak P. Okey, kemudian untuk soalan B1 ni, kita punya P masih sama, 0.3. Ini saya tulis ni. P 0.3. Kemudian kita lihat N dia. N adalah 200. N 200. 200 ada tak dalam table? Maksimum dalam table binomial table adalah 50. Nampak je 200, maka kita akan ubah pengiraan kepada normal. Jadi dalam exam, yang pertama kita lihat N tu. Adakah lebih daripada 50? Kalau lebih, besar kemungkinan tukar pada normal. Tapi kadang-kadang biasanya soalan, dia akan sebut approximate. Kalau kamu nampak perkataan ni, maka asalnya soalan tu binomial, dia mesti tukar kepada normal. So kita ada dua kaedah cara nak kenal. Ini kena kira binomial ke ataupun nak tukar pada normal. Yang pertama, lihat N dia, mesti lebih daripada 50. Yang kedua, nanti dalam soalan biasanya dia akan sebut approximate. Maka kita akan ubah pengiraan kepada normal. Okey, kalau kita nak tukar kepada normal, kita perlukan mean. Saya perlukan mean. Boleh nampak tak? Saya perlukan mean. Mean tu adalah N darab P. Okey, cuba kamu darab. Apa tak? Dapat 60, betul? So, 60. 1. Kemudian saya perlukan variance. Variance tu adalah NPQ. Maksudnya saya akan ambil N200, P0.3, Q0.7. Ya, ini kita akan dapat 42. Betul.
Jadi sekarang ini pengiraan kita bukan guna binomial, kita guna normal. Tetapi kita kena ingat, kalau kita menggunakan binomial tukar kepada normal mesti ada sisi. Kena ingat, kena buat sisi. Ini saya tekan ini, mesti guna sisi, jangan lupa sisi. Sisi ini adalah plus minus 0.5. Okey, so kita akan jawab soalan ni. Probability X, dia masih menggunakan perkataan between lagi. Ingat, bila between maka tak payah buat sama dengan. Okey, yang soalan ni ini adalah binomial. Saya nak tukar kepada normal. Sebelum kita tukar, kita kena buat sisi dulu. See? Jadi kamu pilih nak buat cara macam mana sisi tu. Cara yang pertama saya ajar, pastikan kiri kanan tu mesti ada sama dengan. Itu cara yang pertama. Kalau kita buat, ini saya tunjuk kalau saya buat cara yang pertama, kiri kanan mesti ada sama dengan. Yang ini akan jadi berapa ni? 50 57. Ni kalau saya senaraikan mesti bermula 57, berhenti pada 61. Jadi kalau kita buat cara ni, maka sebelah kiri tolak 0.5, sebelah kanan tambah 0.5. Jadi nanti kita akan buat sisi probability 56.5. Kemudian pastikan penulisan ni, nampak saya punya penulisan ni less than tak ada sama dengan. Yang ini 61.5. Mesti buat sisi. Siapa yang tak buat sisi maka ada kosong. Sebab soalan binomial. Kita cuma tukar je pengiraan kepada normal. Okey, lepas tu baru kita tukar kepada Z. So tukarlah kepada Z. Kalau saya tukar 56.5 tolak min. Min tadi 60. And then divide by, kita bukan guna variance, kita guna standard deviation. Maka kena ambil square root of 42. Less than, jangan guna X. Kita dah tukar kepada Z. Yang ini sama juga 61.5 tolak min divide by standard deviation. Okey, kemudian kamu proses sampailah kita dapat Z negatif 0.54. Yang ini jangan kita tunjukkan pengiraan tu detail sangat. Dah ada kiri kanan, terus guna kereta je. 0.23. 0.23. Okey. Kemudian, kalau kita lihat Z tu ada negatif, ada positif, apa kita buat? Satu, tolak. Sempadan yang pertama baca positif. Probability Z more than 0.54. Kemudian tolak lagi sempadan yang kedua. Probability Z more than 0.23. Yang ini kamu baca dalam table, normal table. Ini saya ringkaskan ni, jawapan akhir dia mesti 0.2964. Okey, dari segi permarkahan, kamu kena nyatakan mean tu berapa, variance tu berapa. Ini adalah B1. Markah B1 ni maksud dia markah yang tak tanpa jalan kerja. Kamu bagi tahu mean 60, variance 42, terus. So kita punya simbol markah dia B1. Markah yang tanpa jalan kerja. Kalau J1, markah J akan dapat jika K betul. Kalau ini tak payah. Kamu tulis je nombor 60 dan 42. Kadang-kadang kamu mungkin tak sempat nak tulis ni. Tak sempat. Kamu dah cemas, tak sempat nak tulis. Jadi, pemeriksa dia akan cari, kamu ganti kat sini. Ada tulis tak? Kalau ada tulis, nanti kita akan bagi markah di sini. Kamu ada tulis tak mean? Ada tulis tak standard deviation? Kalau ini tak tulis, kita akan lihat dalam pengiraan tu ada tak kamu tulis. Kalau ada, kita akan terus bagi B1. Itu cara penandaan kita. Dalam skema cantik je lah kan. Kita mesti mula dari sini. Tapi bila kamu jawab soalan, kadang-kadang kamu nak ringkaskan, tak sempat nak tulis. Tapi dalam formula ada. So kita akan bagi B1. Okey, kemudian step yang berikutnya,
Kita tukar gunakan sisi ni K1. Tak kisahlah apa kaedah kamu guna, K1. Kemudian convert to Z, K1. Okey. Mungkin pengiran tu ada salah sikit tu. Kita masih bagi K1. So 1 2 3 4. Markah ada 5 kan? Okey, kemudian kamu dapat yang ini K1. K1. Dan jawapan jadi markah dia 5. 1 2 3 4 5. 5 markah. Okey, kita masih bincang asalnya binomial ya. So P kita ni masih 0.3. Dan kita punya yang ni pun sama, masih kekal 200. Maka kita boleh gunakan yang tadi. Saya boleh gunakan tadi maklumat mean. Mean tadi berapa? 60 Mean 60. Variance 42. Boleh guna yang tadi sebab maklumat yang sama. Kemudian if the probability kita nak less than. Okay. So kita akan gunakan probability less than n. Less than n. Kemudian nilai dia adalah 0.992. 992. Soalan dia kita nak mencari, tapi dia dah bagi tahu dah use the normal approximation. Memang sah lah, memang kita akan guna approximate to normal. Determine the value of n. Okey. Tapi bila kita nak kira dengan menggunakan normal distribution, maka kita mesti guna table. Bila guna table, kena tukar pada Z. Tapi disebabkan ini bukan soalan normal asalnya, soalan dia binomial. Jadi saya kena buat sisi. Kalau ikutkan peraturan kita ni, kalau nak buat sisi, kita kena tukar sama dengan dulu. Kalau katakan sini 5, kalau kita tukar sama dengan, kita nak tolak 1 ke tambah 1? Katakan ini X less than 5. Maka kalau saya nak tak sama dengan, nak ambil 4 ke nak ambil 6? Kalau kita gunakan X less than 5, 4. Maksud dia kita akan tolak 1 kan? So saya akan ambil tolak less than, tolak 1. Okay tak ni? Jadi step yang ni saya buat dulu untuk ada simbol lebih kecil dan sama dengan. Kemudian kalau less than kita akan tambah. So tambahkan dengan 0.5. 0.5. Maka saya akan buat probability. Maksud dia yang ini adalah sisi ya. Ini yang saya buat ni sisi. So probability X less than n tolak 0.5. Okey. Ini 0.992. Okey. Kemudian baru kita tukar kepada Z. So kalau saya tukar kepada Z, n tolak 0.5 tolak min. Min kita 60 divide by square root of 42. Yes, samakan dengan 0.992. Okey. Tadi kita dah lihat tadi. Kita akan buat lakaran dulu sebab saya nak tentukan dia berada di mana. Katakan semua ni, ini adalah K. Jadi tadi kita dah tengok, kalau K tu sebelah kiri tak logik. Sebab kalau saya ambil sebelah kiri, bila guna less than, tak logik ini adalah 0.992. Maka K tu mesti berada di sebelah kanan. So yang ni, nilai dia adalah 0.992. Tapi kita akan baca dalam table. Ni dalam table ni kita akan rujuk kepada 0.008. Jadi kamu refer pada table. Jadi from, ini kalau rajin ini, from the normal table, kita akan dapat nilai probability Z more than. Tadi kita dah baca 2.41.
akan memberikan nilai 0.008. 0.08. Maka kita akan ambil yang ni. So kita ambil yang ni samakan dengan 2.41. So kalau saya ringkaskan, ni N tolak. Ini kalau saya jumlahkan ni tolak 60.5 divided by square root of 42 samakan dengan nilai 2.41. Jadi kamu proses, asalnya dapat decimal number. Tetapi N ni merujuk kepada number of. N ni merujuk kepada number of cupcakes. Okey, maknanya mesti ambil nilai 76. Kalau katakan pengiran kita 76.8. So jangan baca 77. Baca 76 juga. Okey tak? So inilah kita punya jawapan. 5 markah. Okey, markah yang pertama kita akan lihat kamu proses sehingga dapat menggunakan sisi. Tukar kepada sisi. Kemudian convert to Z. Tunjukkan, convert to Z. Kemudian kamu baca daripada table. Baca daripada table. Kemudian kamu samakan dengan N tadi. Kemudian jawapan akhir dia adalah J1. Dan markah dia 5, betul kan? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Okay. So yang atas-atas ni jangan detail sangat pengiraan. Tak ada markah. Kita akan lihat ni. Ada tak kamu berhenti pada sini? Kalau kata, okey, soalan 3 pula. Soalan 3. Tapi soalan 3 ni dia tak sebut binomial ke, Poisson ke, normal kan? Tapi kita lihat dia sebut mean. Kalau disebut mean saja, sebab dalam Poisson ni dia hanya perlukan maklumat mean. Mean tu dia merujuk kepada lambda. Lambda. Jadi itu adalah soalan Poisson distribution. Okey. Jadi kalau kita tulis lambda, kita akan tulis macam ni. Lambda sama dengan 6. Tetapi kita tulis bersama dia punya range dia untuk 1 hour. So pastikan bila tulis lambda tu kita buat in bracket tu apa, supaya nanti bila soalan tu diubah kita akan perasan lah. Okey, so 6 daripada pukul 16 sampai pukul 18. Berapa jam tu? 2 jam. Okey. Maka lambda dia nak ambil 6 ke nak ambil nilai lain? Kita nak ambil 12 lah, sebab ini melibatkan 2 hours. Maka lambda tu dah berubah jadi 2 darab 6. So kita akan baca 12. Okey, kemudian kita akan mencari probability exactly 8. Okey, dalam table ada tak lambda 12? Ada tak? Nanti dalam exam nanti kita utamakan table dulu. Kalau ada, kita guna table terus. So ambil lambda 12, baca nilai 8, tolak dengan bacaan nilai jiran sebelah kanan. Ni kalau ikutkan sini, jawapan dia 0.9105. Betul tak? Yang ni 0.8450. Dan jawapan akhir dia 0.0655. Betul tak? Siapa yang sukakan formula? Kamu gunalah formula. Ni katakan siapa yang berminat sangat formula ni, sukakan cabaran, bolehlah guna ni. Exponent to the power of negative lambda. Lambda kita 12. 12 kuasa 8. And then divide by 8 factorial. Siapa yang sukakan formula? Minat sangat formula cantik sangat. Semua ada. Exponent ada. Kuasa ada. Factorial ada. Divide pun ada. Macam-macam ada. Boleh. Jawapannya akan sama. Markah dia yang ni 3 markah ya. Maksud dia lambda dia ada tak? Lambda. Kemudian baca dalam table ada tak? Kemudian jawapan. Okey. Ataupun kalau nak guna formula, ini K1 dan jawapan J1. Sama je. Okey, kita lihat soalan B pula. Okey, soalan B dia masih menggunakan maklumat yang sama. Lambda sama dengan 6 untuk 1 hour.
Okey, kemudian ni kalau kita lihat kat sini, kita lihat soalan dulu. Find the probability that she received 13 text message. Maksudnya soalan ni sebenarnya, kalau kita lihat kat sini, soalannya sebenarnya dia suruh cari X sama dengan 13. Tetapi, dia ada syarat tambahan tu. Maksudnya dia ada event yang sebelum tu. Maksudnya dia ada event sebelum tu adalah at least 10 text message. Kan? Maksud dia, kalau macam ni kena hati-hati. Kadang-kadang dia akan melibatkan conditional probability. Ni dalam tutorial pun kita ada bincang kan? Tutorial ke dalam kuliah. Dia ada dua event. Sebenarnya soalan ni tanya yang ni je. Tapi dia ada event yang sebelum tu. Jadi kalau conditional probability, dia akan ada event yang pertama tu letak di belakang. Event yang baru tu letak depan. Itu adalah conditional probability. Itu cara kita nak kenal. Salah satu lagi cara, kita akan lihat perkataan dia akan sebut given. Kadang-kadang soalan tu dia akan sebut given. Kadang-kadang soalan tu sebut if. Ini semua merujuk kepada conditional probability. Okey? Biasa soalan dia akan sebut given ataupun if. Tapi kat sini tak sebut apa-apa pun. Tapi dia sebut event yang pertama tu. Jadi letakkan di belakang. Maka kalau kita nak selesaikan ni, kita tak pasal guna conditional probability. So ingatlah balik conditional probability A, boleh nampak tadi? Divided by PB. So ingat balik. So kalau yang ni terpaksalah X equals to 13. Intersect with X greater than or equals to 10. Kan canggih tu. Divided by probability X more than or equals to 10. Okey, kemudian yang ini kalau kita lihat dia punya maksud dia, dia kalau event A intersect B. Kita lihat kalau kita senaraikan yang event yang pertama tu satu nombor je 13. Katakan set yang pertama tu 13. Set yang kedua tu adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Maka kalau saya nak buat intersection, maksud dia apa? 13 dah kan? Betul tak? Faham ni? Sekali lagi ya. Katakan event yang pertama ni X sama dengan 13. Maksudnya set yang pertama adalah elemen dia 13. Set pertama. Set yang kedua adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi yang bersilang tu di mana? Itu yang saya buat X equals to 13 tu. Faham ni? Okey, kemudian kalau untuk yang di atas, ini soalan Faisal ni. Okey, so saya akan baca dalam table. Baca dalam table lebih besar dan sama dengan 13. Tolak bacaan table di sebelah kanan. Kemudian yang di bawah ni tak payah nak ubah apa-apa. Baca je daripada table. So, refer pada table. Katakan saya tulis lah. Kalau kita baca table 13, rujuk table lambda nak ambil berapa? 6 ke 12? Masih 12 ya. Lambda 12. So refer kepada lambda 12. Betul tak nilai dia 0.4240, betul tak? Yang pertama. 14 0.3185. Macam betul kan? Yang di bawah 0.7576. 0.1393. 4 markah. Okey, dari segi pemakaian mesti guna conditional probability. Kemudian kita akan tukar kepada sini. Ini penting. Yang ini sini K1. Ini kalau salah tafsir yang ni habis. Okey, ataupun dia akan lihat di sini lah, di sini K1. Ini tak ada.
K1, kemudian baca dalam table, kemudian jawapan. So 4 markah. Okey. Jadi mesti guna conditional probability. Siapa yang tak guna, buat cara lain, maka K kosong. Bila K yang pertama ni kosong, habis semua sampai bawah kosong. Hati-hati, yang pertama tu mesti betul-betul tengok. Kalau melibatkan dua event, kemungkinan itu adalah conditional probability. Sambung revision untuk chapter 9. Okey, kita lihat dulu soalan tahun 2018, 2019. Inilah contoh soalannya. Okey. Yang pertama kita lihat soalan kita ni adalah discrete. Jadi kalau discrete ni maksud dia nilai dia adalah nilai tepat ataupun yang paling mudah nilai integer. Okay. Jadi kalau kita nak show constant, maka kita mesti gunakan summation of probability, mesti nilai dia adalah 1. Jadi kita gunakan ni lah. Maksud dia kita jumlahkan semua probability. Kalau ikutkan kat sini kita ada nilai 2, 3, 4, 6 dan 8. Jadi kita gantilah bermula dengan nilai yang pertama. Gantikan dengan nilai 2, so kita akan dapat 3/16. Kemudian kita ganti dengan 3 pula, dapat 4/16. Kemudian ganti dengan 4, dapat 5/16. Kemudian ganti dengan 6, so kita akan dapat 6K. Ganti dengan 8, so kita akan dapat 8K. Dan jumlahkan sama dengan 1. Okey. Jumlahkan samakan dengan 1. Okey, nanti kamu proses. Ni kalau kamu proses ni, kamu akan dapat K sama dengan 1/56. Okey, nanti kamu cek dah ni. Okey. Jadi kalau dari segi pemarkahan ni, kamu jumlahkan K1. Jumlahkan mesti samakan dengan 1. Kemudian kamu proses. Okay, kamu kira nanti jawapan akhir dia adalah J1. So ada 3 markah ni. Yang pertama, kamu tunjukkan, kamu jumlahkan semua X tu samakan dengan 1, itu K1. Kemudian kaedah untuk dapatkan K1. Kemudian jawapan adalah 1 markah. So jumlah dia 3 markah. Soalan B pula. Okay, soalan B ni pula, hence calculate. Maksudnya kita dah cari K tadi. K itu adalah 1/56. K 1/56. Okey, itu yang dia menggunakan perkataan hence. Jadi kalau katakan kita tak dapat tunjukkan K sama dengan 1/56, mungkin dapat 1/30. Bila ada perkataan hence, kamu kena gunakan K yang salah, baru dapat markah. Okey, disebabkan ini adalah discrete, maka kita boleh senaraikan nombor dia. So nombor dia bermula dengan apa? Nombor dia bermula dengan 3. Kemudian kita akan teruskan tambah 4. Untuk yang 5 tak payah, sebab 5 tak ada. Terus kita teruskan dengan nilai X sama dengan 6. Kemudian 8 tak boleh, 7 pun tak boleh, sebab 7 tak ada. So kita kira untuk 3 nilai ni. Okay, sama dengan, kalau X sama dengan 3, maka kita akan gunakan 4/16. 4/16. Kalau X sama dengan 4, gantikan X sama dengan 4, 5/16. 5/16. Kemudian X sama dengan 6. X sama dengan 6, asalnya kita akan ambil 6K. Asalnya 6K. Tapi K kita dah kira, so 6/56. Okay. Nanti kamu jumlahkan ni. Kamu akan dapat 75 per 112. Sepatutnya 3 markah juga. Okay, 3 markah. Jadi dari segi markah dia, kita senaraikan dulu K1. Kemudian ganti nilai X. Tunjukkan gantian nilai X. Kemudian jawapan. Jadi jalan kerja dia jangan panjang sangat. 3 markah. Okay. Kalau discrete, kita boleh senaraikan nombor dia. Kalau discrete. Okey, boleh ke? Okey, kemudian kita teruskan soalan C.
Okey, kalau kita nak dapatkan determine the values of expectation of x ataupun min, maka kita ingat balik, kalau kita nak mencari min ataupun expectation of x, kalau discrete, maka kita gunakan summation. X multiply by probability. Kalau ikut kat sini, dia menggunakan fx, maka saya gunakanlah fx. Ikut soalan. Kalau kita nak mencari expectation of x squared, maka saya akan gunakan summation of x squared multiply by fx. Kalau kita bincang continuous, kita gantikan summation ni kepada integration. Itu je beza dia. Okay. Jadi kita lihat dulu yang pertama. Nak mencari min. Okey, kita akan ambil x yang pertama. Kita pertimbangkan x sama dengan 2. So, x kita adalah 2. So, ambil 2. Darabkan dengan fx kita. 3/16. Teruskan lagi. X kita, x sama dengan 3. Maka saya akan ambil 3. Darabkan dengan gantian 3. 4/16. Kemudian saya teruskan lagi. X sama dengan 4. Gantikan 4. Dapat 5/16. Okey, teruskan lagi. Yang 5 tak payah. Sebab 5 tak ada. Terus nombor 6. So, 6 darabkan dengan, sepatutnya saya akan ambil 6K. Tapi K tadi kita dah kira 5/6. 1/56. Teruskan lagi. Nilai yang terakhir. Tambah dengan 8. 7 tak payah. 7 tak ada. So, 8 darabkan dengan 8K. Ataupun 8/56. Okey, yang ini nanti kamu kira. Nanti akhirnya nanti kamu akan dapat 233/56. Nanti kamu jumlahkan. Jawapan dia adalah 233/56. Ini soalan yang pertama. Okey, tetapi soalan seterusnya, kita nak mencari variance. Bila nak cari variance, kita mesti gunakan formula variance of x adalah summation, expectation of x squared subtract to mean. Okey, maksud dia mean dah ada dah. Kita perlu cari expectation of x squared. So, kita akan teruskan lagi. Expectation of x squared. Yang ni, saya nak dapatkan variance, kena cari dulu. Expectation of x squared. Sama juga, formula dia, kita akan ambil x, tapi kena kuasa 2. So, kita akan buat hampir sama dengan min ni, tetapi yang pertama ni kuasa 2. Tadi kita ambil 2 je. Sekarang kita ambil 2 kuasa 2. Darab dengan 3/16. Kemudian yang seterusnya 3 kuasa 2. Darabkan dengan 4/16. Teruskan lagi. 4 kuasa 2. Darab 5/16. Teruskan lagi. 6 kuasa 2. Darab 6/56. Kemudian yang terakhir 8 kuasa 2. Darab 8/56. Maksud dia, bila expectation of x squared, maksud dia x tu kena kuasa 2. Okey, yang nanti kamu jumlahkan, kamu akan dapat 21. Nanti kamu guna calculator. Jumlah dia adalah 21. Okey, kemudian barulah kita boleh kira variance. Variance ni adalah expectation of x squared. Kalau ikutkan tadi, kita dah ada nilai 21. Tolakkan dengan min. Min kita adalah yang ni. Tapi kita kena kuasa 2 kan. Okey. Jadi kalau untuk cari variance, gantikan ke dalam formula. Okey, jadi kita dah kira tadi. Ni nilai dia 21. Kemudian min tadi kita dah kira. Nilai dia 233/56. Tapi pastikan mesti kuasa 2. Jangan tertinggal. Maka jawapan variance tu nanti kamu cek. Jawapan dia adalah 3.688 sepatutnya. Okey tak? Setakat ni. Okey. Kemudian untuk yang berikutnya, kita nak mencari variance of square root of 3x minus 1. Okey, yang ni tak payah kita guna formula. Kita guna properties je. Kalau kita dapatkan variance of square root of 3,
X. Maka constant tu akan kuasa 2. Constant akan kuasa 2, kemudian darabkan dengan varian X. Variance of constant 0. So kita ambil je 3 darab 3.688. Yang penting kita dah ada nilai variance tu. Okay. So ingat saya punya nota 10 ni. Kalau kita ada variance of constant, maka kita akan dapatkan 2 kuasa 2 variance of X. Variance of 3, 0. Gitu. So nanti kamu kira ni, kamu darabkan, kamu akan dapat 11.065. Tadi soalan tahun 2018-19, yang ini 2017-2018. Okey, yang ini masih sama juga, dia masih bincang soalan diskrit. Jadi kalau diskrit je, mesti guna summation. Kalau continuous, guna integration. Okey, kita nak mencari P and Q are constant. Okey, kita ada maklumat yang pertama, mean adalah 0.65. Mean dia. Jadi kalau kita dapatkan mean, kita guna formula yang tadi juga. Expectation of X equals to summation of X multiplied by P. Sama yang tadi. Jadi saya buat terus. Jadi X yang pertama negatif 2. Darabkan dengan P. Kemudian teruskan lagi. Tambah dengan negatif 1. Darabkan dengan 0.1. Maksudnya kita akan darab atas bawah je. Yang ini 0 multiply by 0.3. Kemudian 1 multiply by Q. 2 multiply by 0.2. Kita darab je. 3 multiply by P tambah Q. Nilai dia adalah 65. 0.65. Okey. Ini nanti kamu mempermudahkan. Bukan 0.65. Betul tak? 0.65. Sebab min kan? Min. Jadi kalau min, ya ini kita boleh permudahkan nanti kamu proses sampailah kamu akan dapat P tambah 4Q sama dengan 0.35. Ini katakan equation yang pertama lah. P tambah 4Q. Okey. Ini saya gunakan maklumat yang pertama, min. Kemudian, kita boleh gunakan maklumat yang kedua, walaupun tak dinyatakan dalam soalan. Jumlah probability mesti 1. So, saya gunakan maklumat yang kedua ni. Jumlah probability mesti 1. Maksudnya, kita jumlahkan. P tambah 0.1 tambah 0.3 tambah Q tambah 0.2 tambah P tambah Q. Jumlah dia mesti 1. Okey, ini nanti kamu selesaikan ni. Dapatlah persamaan yang kedua. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian buatlah persamaan serentak. Okey, mungkin kita boleh ambil 1 tolak 2. Equation yang pertama tolak 2. Okey, nanti kamu akan dapat Q tu sama dengan 0.05. Kemudian daripada situ nanti kamu proses dapat P 0.15. Okey, maksudnya kamu selesaikan dua persamaan ni. Nak guna kaedah gantian pun boleh. Substitution method. Itu pun boleh. Ini adalah soalan yang pertama. Determine the values of P and Q. So, dah selesai. P dan Q. Hence ni maksud dia, kita akan gunakan nilai P dan Q yang kita dapat. Mungkin kalau kita salah kira, katakan Q saya dapat 0.04. P dia yang betul, 0.15. Maka bila ada perkataan hence, kamu gunakan yang salah tu. Maka kamu akan dapat markah kaedah. Okey? Hati-hati dengan perkataan hence. Kecuali kalau hence ni tak ada. Kalau hence ni tak ada, kita nak cari standard deviation. Kamu gunakan jawapan daripada kawan kamu. Contoh, kamu ternampak kawan kamu punya jawapan, kamu ambil kawan kamu punya jawapan yang betul tu. Maka akan dapat markah juga. Markah penuh. Tapi kalau kita salah kira, ada perkataan hence, kena gunakan yang salah. So, hati-hati dengan perkataan hence.
Okey, kemudian kita nak mencari standard deviation. Kalau kita nak mencari standard deviation, kita perlukan variance dulu. So, kita akan cari variance dulu. Sebab variance ni formula dia. Variance ni formula dia adalah expectation of x squared. Tolak dengan mean. Mean tadi kita dah ada dah. Ni tak payah kira. Mean dah ada. So, saya tambah sikit kerja. Saya sebelum jawab ini, kena cari dulu expectation of x squared. Ini kena ingat balik. Nombor yang pertama kuasa 2. Dapat 4. Darabkan dengan P. Okey, tadi P berapa? P 0.15. Ni saya buat terus ni. Nanti 1 kuasa 2. Dapat 1. Darab dengan 0.1. Kemudian 0 squared 0. Ni kalau nak tulis lah. Tambah dengan 1 kuasa 2. Darab Q. Okey, tapi Q tadi kita dah kira. Q 0.05. Q 0.05. Kemudian tambah dengan 2 kuasa 2. 4. Darab 0.2. Kemudian 3 kuasa 2. 9. Jumlahkan P. P. So, kita akan dapat 0.2. Kalau kita jumlahkan. 0.2. Okey, nanti kamu selesaikan ni. Kamu akan dapat 3.35 sepatutnya. Okey, maka kita akan cari variance dulu. Variance adalah, gunakan formula tadi. Expectation of x squared. So, kita akan ambil 3.35. Tolak dengan mean. Mean daripada soalan. Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Nanti kamu selesaikan ni dapat 2.9275. Tetapi soalan bukan tanya variance. Soalan tanya standard deviation. Jadi kamu kena ambil square root of 2.9275. Sama dengan 1.711. Dalam soalan ni, dia tak nyatakan jawapan tu dia nak yang mana. 3 decimal places ke ataupun 4 decimal places. Maka kita boleh jawab sama ada 3 decimal places ataupun 4 decimal places. Soalan yang ke-6. Ini sama macam soalan tahun 2018 yang kita bincang tadi. Bentuk dia sama. Okey, ini adalah soalan diskrit. Kita nak mencari probability x between 2 and 5. Include 2. Okey, jadi sekarang ni kalau diskrit kita boleh senaraikan nombor dia. Jadi kalau saya senaraikan nombor dia, bermula dengan nilai berapa? Px sama dengan 2. Kemudian 3. Kemudian paling tinggi berapa? 4. 4. Kemudian kita gantilah x sama dengan 2. Okey, x sama dengan 2 maksudnya 2/17. Betul. X sama dengan 3. 3/17. X sama dengan 4. 4 ambil bawah. 4/34. Okey, nanti kamu jumlahkanlah. Sepatutnya 7/17. Jadi kamu kira. 7/17. 3 markah. Jadi sama macam tadi lah. Senaraikan semua kemungkinan. Kemudian kira nilai dia. Gantikan X. Kemudian jawapan akhir. 3 markah. Nanti kalau kamu jawab nanti paling kurang 3 baris. K1, K1, J1. Jangan panjang sangat. Okey, determine the value of variance. Okey. Jadi kalau kita nak jawab soalan variance, kita kena lihat balik formula tadi. Expectation of x squared subtract to mean. Selalu soalan-soalan macam ni. Maka step yang pertama, tak bolehlah kita terus kira variance. Saya kena kira dulu expectation of x. Expectation of x. Okey, maksud dia kita akan ambil x
darabkan dengan fx. Maka nilai yang pertama 1 darabkan dengan 1/17. Kemudian nilai yang kedua 2 darab dengan 2/17. Teruskan 3 3/17. Teruskan 4 4 kita guna di bawah 4/34. Teruskan 5 banyak ni 5 darab 5/34. Teruskan 6 6/34. Teruskan yang terakhir 7 7/34. Kan banyak tu. Ini tak ada jalan ringkas. Nanti kamu kira ni 77/17. Sepatutnya macam tu. Panjang. Kemudian saya perlukan expectation of x squared. Dia sebenarnya sama dengan min. Cuma yang pertama ni kena kuasa 2 dulu. X tu kena kuasa 2. So 1 kuasa 2 darab 1/17. Boleh ambil sama macam min. Cuma yang X ni kita kuasa 2. Itu je beza dia. Yang lain tu sama. 2 kuasa 2 darab 2/17. Tambah 3 kuasa 2 darab 3/17. Banyak kerja ni. 4 kuasa 2. 4/34. 5 kuasa 2. Darab dengan 5/34. Tambah lagi 6 kuasa 2. 6/34. Tambah lagi. Okey, tambah lagi 7 kuasa 2 darab 7/34. Okey, macam tu. Kemudian nanti kamu jumlahkan dah. Ni banyak lagi cerita dia ni. Saya ringkaskan 4. Nanti kamu semak lah. 410/17. Okey, macam tu lah. Tetapi kita masih belum jawab soalan lagi ni. Ini baru layan perasaan je ni. Kita kena cari dulu variance. Sebab soalan dia adalah calculate the standard deviation. Okey, sudah ke belum? Okey. Saya jawab soalan variance dulu. Okey, so variance, kita cari dulu variance of x. Okey, saya gunakan formula tadi. Kita gunakan expectation of x squared yang kita kira tadi. 410 perkan dengan 17. Kemudian tolakkan dengan min. Min tadi adalah 77/17. Tapi pastikan kuasa 2. Ini akan dapat 1041/289. Okey. Okey, kemudian kita kira variance untuk yang ni. So, saya akan ambil variance of square root of x, square root of 5x minus 1. Yang ini sama dengan bentuk soalan sebelum ni. Kan sama kan? Bentuk dia sama. Kemudian yang ini akan jadi kuasa 2. Sama je bentuk dia. So 5 darab dengan variance. Lebih kurang 5205. Bukan. Betul ke? Ya betul kan? Per 289. Tetapi soalan nak standard deviation. Standard deviation of square root of x, square root of 5, square root of 5x minus 1. Maka jawapan dia adalah square root daripada sini. 5205 per dengan 289. Ni nanti kamu semak lah. Jawapan dia 4.244. Jadi selanya walaupun soalan tak minta
berapa decimal places. So saya elok-eloknya kita akan buat 3 decimal places. 3 ataupun 4 decimal places. Okey? Ada nak tanya? Dia banyak kerja sekali ni. Tu yang markah dia 7 tu. Markah dia 7 ni kalau kita guna kertas A4, 3/4 lah. Separuh kertas A4 tu 5 markah. Jadi kita boleh rancang lah. Okey, nombor 7 ni barulah kita nampak soalan menggunakan density probability function. Ini merujuk kepada continuous. Ini kalau kita nak buat pengiraan, ingat kita mesti guna integration. Kalau discrete, guna summation. Kalau continuous, guna integration. Okey, find the value of A. Okey, jadi sekarang ni kita kena gunakan jumlahkan integration ni mesti sama dengan 1. Ini untuk nak mencari constant. Cuma kalau soalan tu dia pecah kepada beberapa interval, kita kena ikut interval ni. So yang pertama 0 to 1, function yang pertama. Kemudian sambung balik dengan 1 to 4, function yang kedua. Dan samakan dengan 1. Ini kalau kamu buat ini dah 1 markah dah. Okey, kemudian hati-hati bila ada constant, sebenarnya salin je constant ni. A, integrate yang X ni. So X kuasa 2/2. Ganti nilai 0 and 1. 0 and 1. Teruskan lagi. Yang constant ni kalau payah sangat, kamu keluarkan A/3 ni. Dia tak terlibat dalam integration. Integrate 4, dapat 4X. Integrate X, dapat X kuasa 2/2. Masukkan nilai 1 hingga 4. Samakan dengan 1. Okey. Kemudian ganti nilai 1. Kalau saya ganti nilai 1, dapatlah 1/2. Ganti nilai 0, 0. Selesai. Yang ini pun sama juga. Gantikan nilai 4. So 4 kali 4, 16. Tolak 16 bahagi 2, 8. Ini gantian 4. Tolak dengan gantian 1 pula. 4 tolak 1/2. Okey, macam tu. Jadi kamu proses. Akhirnya nanti kamu dapat A sama dengan setengah. Ini nanti kamu cek lah. Kapan hari dia. Okay. Nanti kamu kira dapatlah A sama dengan setengah. Okey, kalau dari segi permakahan ni, kamu buat dulu jumlah integration tu sama dengan 1 K1. Kemudian kamu cuba integrate K1 dan jawapan. Jadi jangan panjang sangat. Markah dia adalah 3 markah. Itu soalan A. Okey tak? Boleh? Tak ada nak tanya ke? Biar betul. Sekali terang dia faham. Okey. So ada banyak lagi lah ni step ni. Saya ringkaskan. Okey. Kita lihat soalan B pula. Okey. Soalan B. Kita nak mencari expectation of X. Kalau continuous, kita tak guna summation. Kita guna integration. Ni formula kita yang asal ni. Yang asal. Tapi disebabkan kita ada 2 interval, saya terpaksa pecah kepada 2. Okey, daripada 0 to 1. A tadi kita dah kira dah. A tadi 1/2. So letak ni 1/2 X. Oh, salah. Kita jangan lupa darabkan dengan X. So letak X kuasa 2 dx. Okey tak ni? Asalnya 1/2 X. Tapi bila kita dapatkan expectation, darabkan dengan X. Function ni. Itu yang dapat AX kuasa 2. Saya belum integrate gini. AX darab dengan X. Dapat AX kuasa 2. Tambahkan dengan 1 hingga 4.
Yang A tadi 1/2, jadi 1/6 ni. Kemudian saya ubah 4x tolak x kuasa 2. Kenapa dia jadi 4x? Sebab saya darabkan dengan x. Sebab nak cari min mesti darab x. Ni pun darab x. Ni saya tertinggal ni. Patutnya tulis expectation of x. Yang ini kalau ada nombor tu kita keluarkan x kuasa 3/3. Gantikan dengan 1 dan 0. Ni kalau ada nombor keluarkan. Kemudian integrate 4x squared over 2. Yang ini x cube over 3. Masukkan nilai 1 dan 4. Okey, katakan saya ganti nilai ni 1/2. Ganti nilai 1, 1/3. Ganti nilai 0, 0 lah. Selesai. Yang ini pun sama, 1/6. Ganti dengan nilai 4. 4 kuasa 2, 16. 16 darab 2, 32. Ni kamu guna kalkulator ni. 4 kuasa 3, 64. Okey tak ni? Kemudian ganti dengan 1. 1/2 ataupun 4/2, 2. Tolak dengan 1/3. Okay, jangan lupa buat kurungan yang paling besar. Sebab nanti nilai yang dalam kurungan ni kena darab dengan 1/6. Okey, ni panjang lagi cerita ni. Kamu guna kalkulator je. Tak payah tunjukkan jalan kerja. Guna kalkulator, kamu akan dapat 5/3 sepatutnya. Okey, tekan kalkulator. Tak payah nak tunjukkan dalam kurungan tu berapa. Guna kalkulator je. 5/3. Okey, kemudian kita nak mencari variance. Sama macam tadi lah. Setiap kali nak cari variance, kita tak cukup dengan expectation of x. Kena ada satu lagi. Kita kena cari expectation of x squared. Okey tak? Maknanya kalau kita dapatkan expectation of x squared, pastikan setiap function tu kena darab dengan x kuasa 2. Setiap function tu. Okey, so saya teruskan. Jadi expectation of x squared. Jadi sebelum kita jawab variant ni, kita kena ada expectation of x squared. Maksudnya function jangan lupa kita ambil 0 to 1. Tadi a tadi 1/2. X darab dengan x kuasa 2. Dapatlah x kuasa 3. Yang tadi x kuasa 2 sebab saya ambil ax darab x. Sekarang ax darab x kuasa 2. Okey, tambah dengan 1 hingga 4. Ini tadi 1/6. Yang ini 4 darab x kuasa 2. Dapatlah 4x kuasa 2. X darab dengan x kuasa 2. Dapatlah x kuasa 3. Okey. Sebab kita punya formula kita, expectation of x squared, dia sama dengan integration x squared fx. Ini kena darab dengan x kuasa 2. Okey. Kemudian kamu teruskanlah sama macam tadi ni. Nombor keluarkan. Integrate x kuasa 3. Dapat berapa? Kuasa 4/4. Ganti nilai 0 and 1. 1/6 keluarkan. Integrate 4x squared. So 4x cube over 3. Subtract to x to the power of 4. Ganti nilai 1 hingga 4. Teruskan lagi semangat. Ganti dengan 1. 1/4. Ganti dengan 0. 0 lah. Okey, ganti dengan 4. 4 kuasa 3. 4 kuasa 4 berapa? 256 ke? 256 kan? Saya tembak ni. 4 kuasa 3, 64. Ini untuk gantian nilai 4.
Kemudian tolak dengan ganti 1 pula. So 4/3, jangan lupa kurungan. Tolak 1/4. Tutup kurungan. Ini ada banyak lagi cerita ni. Nanti kamu kira lah. Jawapan dia 7/2. Variant of X. Tadi kita punya formula expectation of X squared subset to mean. Okey. Expectation of X squared. Tadi kita dah kira 7/2. Tolak dengan mean. Mean 5/3. Tapi jangan lupa kuasa 2. Ni kamu kira ni. Sepatutnya 13/18. Nanti kamu cek lah. 13/18. Okey. Tetapi soalan, dia bukan tanya variance of X. Dia tanya variance of 2 minus 3X. Kalau kita lihat pattern soalan, yang sebelum ni pun sama juga. Dia bukan nak variance biasa ni. Dia nak yang 2 tolak 3X, square root. Yang tadi. Variance of constant apa-apa? Variance of 2. Ada nilai tak? Tak ada kan? Variance of nombor. Variance of constant 0. Variance of -3. Ambillah -3. Macam tu je. So 9 darabkan dengan variance. 13/18. 13/2. Macam tu. Selesai. Baru dapat 6 markah. Mungkin lebih daripada separuh muka surat. Okey, evaluate probability. So saya salin dulu soalan ni. Probability X subset to mean less than A. Okey, saya tukar dulu mean. Tadi mean tadi kita dah kira. Mana pula? Mean tadi berapa? Mean tadi 1/3. Mean tadi 5/3. Gantilah 5/3. Kurang daripada A. A 1/2. Ikut je. 1/2. So 1/2. Okey, kemudian yang ini bawa lah ke sebelah kanan. Nanti kita akan dapat probability X less than setengah tambah 5/3. 13/6. Betul tak? Okey, 13 bagi 6 berapa? 2 poin lebih kan? 2 poin lebih. Maksud dia nanti, bila kita nak mencari, kita punya sepadan 0. Kemudian 1. Kemudian 4. Kalau ikut yang dekat sini, maksud dia, saya kena kira 13/6. Ni, 13/6 dekat sini. 0 sampai 1 ni dia ada satu function. Function dia adalah AX. Kemudian function yang berikutnya 1 sehingga 12, 13/6. 13/6 yang ni, gunakan function ni. Function yang kedua ni. Okey. Jadi kalau kita nak cari jawapan ni, maka kita kena pecah dua kawasan lah. Kawasan yang pertama sama dengan kawasan yang pertama adalah kita integrate 0 to 1 complete. A tadi 1/2x. Kawasan yang kedua, saya kena ambil 1 sehingga 13/6. 13/6. Gunakan function ni. 1/6 4 tolak x dx. Okey tak ni? Jadi saya tak boleh integrate daripada 0 to 13/6. Tak boleh. Sebab dia melibatkan dua kawasan. Kalau tak nampak, kamu buat nombor lain macam saya ni. Supaya kita nampak ada dua function. Okey, kemudian kamu integrate lah. Ini 1/2, x kuasa 2/2. Ganti 0 and 1. Yang ini nombor ni keluarkan. Integrate 4. Dapat 4x. Integrate x. X kuasa 2/2. Betul.
Ni saya tulis lagi sini 1/2. Ataupun nombor ni saya boleh keluarkan 1/4. Gantikan nilai 1. Gantikan nilai 0. Selesai. Gantikan. Ni seram sikit ni. 4 darab 13/6. Berapa? 4 darab 13/6. 26/3, betul tak? Betul tak? 26/3. Tolak dengan, ini seram sikit ni. 13/6 kuasa 2. Kemudian bahagi dengan 2. Berapa? Kira-kira. 13/6. 13/6 kuasa 2. Kuasa 2. Kemudian bahagi 2. 169/72, betul? 169. Betul. Betul ya? Nanti dalam exam buat macam ni je. Tak payah detail sangat. 4 tolak 1/2. Okey, nanti kamu selesaikan ni. Ni jawapan akhir dia. 311/432. Okey, jadi dari segi permarkahan ni, ini adalah K1. Kemudian kamu cuba integrate K1 dan jawapan. Jadi jangan panjang sangat jalan kerja dia. Sebab dia 3 markah. Estimate the median. Okey. Kalau kita nak mencari median, sekarang ni kita punya interval kita ni ada 2. Jadi kita kena pasti dulu median ni berada di mana? First interval ke ataupun second interval? Jadi step yang pertama kita kena check dulu. Median tu berada di mana? Dengan cara cuba kita integrate 0 to 1. A tadi adalah 1/2 X. Cuba kita kira ni dulu. 1/2 X kuasa 2/2. Masukkan nilai 0 and 1. Okey, ini kita akan dapat 1/4 1 tolak 0. So nilai dia lebih besar daripada 0.5 ke lebih kecil? Lebih kecil kan? Bila lebih kecil, maka median tak boleh berada pada first interval. Maka median mesti berada di sini. Jadi kita uji satu je. Kalau kita uji, katakan nilai dia 0.51. Maka median tu berada di sini. Kalau kita uji, kita integrate, dapat 0.51. Lebih daripada 0.5. Maka median berada di sini. Kalau kita kira macam ni, kurang daripada 0.5. Maka median kita reject yang pertama. Dia mesti berada pada yang kedua. So ingat, kadang-kadang soalan, kalau satu je interval senang, tak payah uji. Kalau 2 interval, kalau ada 3 interval, kena uji. Okay? Yang ni nasib baiklah sebab 2 je. Kalau satu salah, memang salah median berada pada second interval. Jadi kalau kita cari median, walaupun kita bincang yang kedua, kita kena ambil daripada yang pertama ni. 0 to 1. 1/2x dx. Tambah 1 sehingga m. Kena buat je tu. 1/6 4 tolak x dx. Okey. Yang ni kita dah kira tadi. 1/4. Tak payahlah kita ulang balik. So saya ambil je 1/4. 1/4. Ni kita dah kira. So tambah dengan 1/6. Integrate 4. Dapatlah 4x per 2. Gantikan 1 dan m. Okey, ni saya tuliskan 1/4. Okey, kalau saya ganti m, maka dapatlah 4m tolak m kuasa 2/2. Kemudian ganti dengan 1 pula. So dapat 4 tolak 1/2. 1/2. 4 tolak 1/2. Betul tu. 1/2.
Tetapi jangan lupa samakan dengan 0.5. 0.5. Baik. Ini tadi sepatutnya samakan dengan 0.5. Okey, nanti kamu proses. Okey, nanti saya ringkaskan. Ini saya ringkaskan, nanti kamu akan dapat 8M. Bukan 8M. Saya akan ambil M kuasa 2 tolak 8M tambah berapa tu? 10 ya. Tambah 10. Okey. So bawa sana M kuasa 2 tolak 8M tambah 10. Nanti kamu proses. Proses samakan dengan 0.5. Akhir nanti kamu akan dapat ni. Okey, kemudian dari segi jawapan mesti ada plus minus dari segi jawapan. Jadi yang pertama, M tu adalah 6.45. Satu lagi jawapan adalah 1.55. Jadi bila kita dah ada dua jawapan, kita refer balik kita punya interval. Kalau saya refer pada interval, paling rendah 1, paling tinggi 4. Maka jawapan yang kita pilih adalah yang kedua. Baik? So jawapan akhir dia adalah M sama dengan 1.55. Sebab kita nak sesuaikan dengan kita punya interval ni. Sebab kita punya M ni dia berada di antara 1 dan 4. Jadi jawapan akhir dia mesti ambil 1.55. Dari segi pengiraan dua jawapan. Mesti dua jawapan sebab dia M kuasa 2. Jawapan akhir pilih satu saja.